Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aiman bin Saiful Azmi dan hari ini kami akan membincangkan berkenaan topik kami iaitu kenapa ikan bilis ada kalanya lebih bahaya daripada ikan jerung. So, bagi permulaan pembincangan kita, saya akan serahkan kepada panel pertama kita iaitu Iza Afika bagi mengupas tentang apakah perbandingan antara ikan bilis dan ikan jerung. Nama dia beri Iza Afika binti Nazrin Syah. Jadi, apakah perbincangan saya ingin membawakan pada hari ini adalah perbincangan antara apakah yang dimaksudkan oleh ikan bilis dan ikan jerung. Maka pada hari ini saya akan membincangkan apakah yang dimaksudkan ikan bilis dan juga ikan jerung. Ikan bilis adalah penjenayah rasuah yang tidak mempunyai jawatan. Manakala ikan jerung pula adalah penjenayah rasuah yang mempunyai jawatan besar. Sebagai contoh, pada hari ini kita dapat lihat bagaimana dengan kenaikan bilangan jenayah rasuah dalam kalangan ikan bilis semakin meningkat di Malaysia. Manakala jenayah rasuah dalam ikan jerung, kelompok ikan jerung semakin meningkat juga. Tetapi pada hari ini kita fokuskan kepada ikan bilis, iaitu apakah contoh ikan bilis pada hari ini. Sebagai contoh, satu petikan daripada Sinar Harian iaitu terdapat 3 pesalah rasuah daripada pihak SPRM dan juga ada beberapa pesalah rasuah dari pihak Polis Diraja Malaysia. So pada hari ini, apakah yang kami ingin bincangkan adalah peningkatan kenaikan jenayah ikan bilis di Malaysia. Maka dengan ini, saya akan pas kepada panel kedua kita iaitu kepada Syami. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syami Imran bin Syafiq. Jadi, saya akan mengupas antara kes yang kita dapat daripada kes ikan bilis yang telah berlaku di Malaysia, di negara kita sendiri, iaitu berdasarkan dari berita Sinar Harian, kita dapat satu kes di Sabah, di Tawau, iaitu 3 orang nelayan yang membawa warga asing dan telah dirasuah oleh orang atasan iaitu ikan jerung sebanyak RM12,000 untuk membawa warga asing masuk ke Tawau, dan dari Tawau itu warga asing tersebut akan dihantar ke Kuala Lumpur, iaitu di wilayah kita, wilayah persekutuan kita. Jadi di sini kita nak bagi tahu bahawa yang suspek itu adalah ikan bilis, contoh ikan bilis, iaitu yang sangat bahaya kepada negara kita kerana membenarkan pendatang haram secara haram datang ke negara kita, dan kita pun tidak tahu niat mereka untuk membuat apa di negara kita. Jadi seterusnya saya akan beri peluang kepada panel ketiga kita untuk memberi contoh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Aiman bin Saiful Azmi dan saya akan sedikit terangkan sedikit siapa yang selalu terlibat dalam isu ini. So, first of all, pertama sekali yang selalu terlibat adalah individu awam, yang kedua penjawat awam, dan yang ketiga kebiasaannya berlaku adalah di antara ahli perniagaan. Okey, untuk ahli perniagaan ni kebiasaannya individu dari sektor perniagaan tu dia terlibat biasanya dalam urusan perolehan kerajaan. Oleh itu suapan kepada penjawat awam dapat mempengaruhi proses dan memberi kelebihan kepada syarikat tertentu. Contoh suapan kecil yang dapat saya ungkapkan adalah mungkin suapan kecil termasuk memberi wang kepada pihak polis trafik yang telah memberikan tiket saman kepada orang awam, dan contoh bagi suapan besar pula suapan yang melibatkan jumlah yang besar untuk mendapatkan seperti contohnya kontrak ataupun tender dalam sesebuah syarikat. Okey, saya akan paskan ke panel yang seterusnya. Terima kasih panel ketiga. Nama saya Syahmi Haikal bin Syahrial Nizam. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kesan-kesan apa yang akan terjadi sekiranya gejala rasuah ini berlaku dengan berterusan terhadap negara.
Bagi saya, pentadbiran negara secara langsung, secara keseluruhannya akan terjejas. Segala dasar atau penguatkuasaan menjadi lemah. Pelaksanaan undang-undang tidak dapat dijalankan secara adil dan boleh menumbangkan ekonomi negara secara amnya. Sebagai contoh, industri pembakaran elektrik, negara yang hanya dimonopoli oleh satu entiti, separuh kerajaan di mana tiada rasuah terlibat, tetapi berlakunya kepentingan yang kurang baik. Setiap industri hendaklah dibuka kepada semua pemain industri supaya berlakunya daya saing yang kompetitif, sekaligus melahirkan peluang pekerjaan dan merancangkan ekonomi negara. Oleh itu, pembuat polisi negara seharusnya melihat pelaksanaan bebas rasuah bukan sahaja di peringkat bawahan, malahan di peringkat pemain industri dan syarikat-syarikat multinasional, supaya pentadbiran negara dapat diuruskan dengan adil dan saksama. Dengan itu, saya akan paskan kepada panel kelima untuk apakah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk membendung daripada gejala rasuah ini daripada berterusan. Sekian. Baik, terima kasih kepada panel yang keempat. Nama saya Muhammad Hanis bin Rosli dan saya adalah panel kelima. Saya akan menerangkan langkah dan tindakan pihak berkuasa atau kerajaan, iaitu antaranya yang pertama, langkah yang akan diambil oleh pihak berkuasa ialah memberikan pendidikan tentang integriti dan kesan negatif rasuah kepada semua lapisan masyarakat, termasuk rakyat kecil atau golongan yang besar. Melalui pendidikan, kesedaran tentang bahaya rasuah dapat disebarkan. Yang kedua, iaitu dengan sistem pelaporan yang mudah dan amanah, iaitu dengan membangunkan sistem pelaporan yang mudah dan selamat bagi rakyat kecil untuk melaporkan rasuah tanpa rasa takut atau risiko terhadap diri mereka. Dan yang terakhirnya ialah penguatkuasaan undang-undang yang adil, iaitu dengan memastikan bahawa penguatkuasaan undang-undang berlaku adil terhadap semua individu tanpa mengira kedudukan sosial atau kuasa. Ini memberikan keyakinan kepada rakyat kecil bahawa tindakan undang-undang akan diambil terhadap penjenayah rasuah tanpa pandang bulu. Dengan itu saya meneruskan dengan panel yang seterusnya, iaitu panel yang terakhir. Okey, baiklah. Terima kasih pada panel nombor 5. Okey, bagi membuat sebarang konklusi daripada bincang-bincang telah jadi, saya Muhammad Syamil Zuhairi akan membincangkan dan mengkonklusikan atas bicaraan apa yang telah jadi tadi. Bagi persoalan apakah kesimpulan yang dapat disimpulkan dan ada penambahbaikan untuk masalah perbincangan ini, seharusnya kita hendaklah tahu bahawa jenayah rasuah berlaku di mana-mana sahaja dan ia tidak akan hapus secara keseluruhan. Maka itu sebagai salah satu sebab mengapa Badan Pencegahan Rasuah wujud seperti SPRM. Sesungguhnya kita tidak boleh ubah sikap manusia, tetapi kita boleh memupuk mereka bahawa rasuah adalah satu jenayah berat yang boleh merosakkan bangsa dan negara. Idea saya untuk penambahbaikan dalam bicara ini ialah dengan memupuk mereka pada tahap institusi. Seperti di banyak universiti, Kelab Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah atau AMA yang mewujudkan generasi muda yang membenci rasuah dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara yang bebas rasuah. Bagi penutupan bincang ini, saya akan beri sepatah dua kata. Buat baik kepada buat jahat yang sesekali. Assalamualaikum.